Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Luqman bin Azman, nombor matrik 256040. Tajuk proposal saya ialah kesan pendidikan dan tahap pendidikan ibu bapa terhadap pendidikan anak. Kita mulakan dengan pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan penting kepada individu. Ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam mempengaruhi prestasi pendidikan anak jagaan mereka. Hal itu adalah menjadi satu keperluan untuk kita menguji bagaimana latar belakang keluarga bakal mempengaruhi pencapaian pembelajaran anak-anak. Objektif bagi kajian ini adalah untuk menganalisa hubungan pendapatan serta tahap pendidikan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak. Oleh itu, kajian ini dimulakan dengan pengenalan latar belakang kajian tentang pendapatan serta tahap pendidikan ibu bapa, kesannya terhadap pendidikan anak-anak. Latar belakang kajian. Pendidikan merupakan mekanisme asas untuk meningkatkan kualiti populasi sebuah negara. Hal ini kerana penduduk yang mempunyai pendidikan yang berkualiti bakal membentuk tenaga buruh yang lebih berkualiti dan berkapasiti inovasi yang lebih tinggi. Tambahan pula, pasaran global hari ini berkembang dan berfokus pada tenaga kerja yang menggunakan penggunaan otot kepada pasaran yang memerlukan keupayaan intelektual dalam operasinya. Oleh itu, individu seperti keluarga telah dikenal pasti sebagai orang yang berperanan tinggi penting dalam keputusan pendidikan anak-anak. Keputusan utama untuk mendidik anak-anak diambil oleh keluarga kerana mereka yang bertanggungjawab dalam menyediakan sumber. Saya telah mengkaitkan tahap status sosioekonomi ibu bapa dengan pencapaian pendidikan anak-anak. Kertas kajian ini cuba menguji beberapa faktor dalam pihak ibu bapa atau penjaga dalam mempengaruhi pendidikan anak. Salah satu faktornya ialah pendidikan. Pendidikan boleh didefinisikan sebagai hasil perolehan sumber kewangan daripada ibu bapa. Pendapatan isi keluarga ataupun isi rumah diperoleh daripada tiga sumber utama, iaitu gaji ataupun upah, kedua adalah harta, dan ketiga adalah bantuan kerajaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pendidikan anak ialah tahap pendidikan ibu bapa itu sendiri, iaitu membawa maksudlah pencapaian pada tahap tertentu yang diperoleh oleh individu dalam pelbagai bidang ilmu, pengetahuan serta kemahiran. Seterusnya, kita beralih kepada penyataan masalah. Prestasi pembelajaran anak-anak merupakan isu yang amat mustahak dikaji kerana negara dan individu yang telah melabur dalam modernisasi seperti pendidikan mengalami perkembangan pesat dibandingkan dengan mereka yang telah melabur dalam bukan sumber manusia. Oleh itu, saya membuat hipotesis bahawa status sosioekonomi bapa, terutamanya tahap pendapatan dan status pendidikan, mempunyai pengaruh terhadap pencapaian anak jagaan mereka. Hal ini kerana kewangan dalam keluarga memainkan peranan penting dalam menentukan bagaimana ibu bapa dan anak-anak membuat keputusan mengenai pilihan dan penyediaan pendidikan. Ini berkait dengan status sosioekonomi keluarga yang sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh tahap pendidikan ibu bapa. Diilhamkan oleh tanggapan bahawa pendidikan ibu bapa mempunyai kesan langsung terhadap pendapatan keluarga, dapatlah dihipotesiskan bahawa tahap pendidikan ibu bapa dan pendapatan keluarga berkait antara satu sama lain untuk mempengaruhi pencapaian anak-anak. Oleh itu, kajian ini saya membuat hipotesis bahawa status sosioekonomi ibu bapa, terutamanya tahap pendapatan dan status pendidikan, mempunyai pengaruh terhadap prestasi pendidikan anak-anak. Seterusnya, kita beralih ke persoalan kajian. Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan berikut. Yang pertama, adakah status sosioekonomi ibu bapa mempunyai pengaruh terhadap prestasi pendidikan anak-anak mereka? Kedua, adakah pendapatan ibu bapa mempengaruhi prestasi pendidikan anak-anak? Ketiga adalah, adakah tahap pendidikan ibu bapa mempengaruhi prestasi pendidikan anak-anak? Seterusnya, kita beralih kepada objektif kajian. Secara umumnya,
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor status sosioekonomi ibu bapa yang mempengaruhi pencapaian pendidikan anak-anak mereka. Sementara itu, objektif khusus adalah seperti di bawah. Pertama, untuk menganalisi hubungan pendapatan ibu bapa kepada prestasi pendidikan anak jagaan. Kedua, untuk mengkaji hubungan tahap pendidikan terhadap pencapaian akademik anak-anak. Dan ketiga, untuk memberi gambaran tentang status pendidikan dan pendapatan ibu bapa di Malaysia. Seterusnya kita beralih kepada metodologi kajian. Metodologi kajian adalah teknik untuk mengumpul dan menganalisa data yang telah dikumpul supaya dapat menyokong kajian yang saya jalankan. Ia juga menerangkan bagaimana cara suatu masalah dikaji dan mengapa kaedah serta teknik tertentu digunakan. Melalui metodologi kajian juga membolehkan saya untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan kaedah yang berkesan untuk menjawab semua permasalahan kajian. Sebenarnya kita beralih kepada teknik kajian. Teknik kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah pertama, sumber maklumat dan data. Teknik kajian yang digunakan dalam usaha untuk memungut data bagi tahap pendidikan, pendapatan ibu bapa dan prestasi anak-anak adalah menggunakan sumber primer. Kutipan data dalam kajian ini dilakukan secara soal selidik dan responden yang seterusnya melalui kaedah pensampelan berbola salji. Kaedah ini digunakan adalah untuk memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh daripada responden. Selain itu, kajian ini juga menggunakan sumber sekunder, iaitu sumber yang diperoleh daripada sumber yang sedia ada seperti di internet, akhbar, jurnal dan tesis kajian lepas. Data sekunder ini penting untuk mendapatkan maklumat tambahan yang berkaitan dengan tajuk kajian. Seterusnya kita beralih kepada kaedah pengumpulan maklumat dan data. Bahan kajian yang diperoleh adalah secara pemerhatian dari soal selidik daripada responden. Hal ini kerana hanya sebahagian responden sahaja yang diperlukan bagi menyiapkan kajian ini. Seterusnya, kaedah menganalisis maklumat dan data. Kaedah menganalisis maklumat dan data bagi kajian ini adalah menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu kajian dibuat secara empirikal di mana kaedah ini menggunakan model dan kaedah penganggaran. Seterusnya, instrumen kajian. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini bagi mendapatkan responden adalah dengan mengedarkan borang soal selidik, iaitu satu-satunya peralatan yang digunakan dalam kajian ini. Manakala perisian komputer yang digunakan untuk memindahkan maklumat dan data kajian adalah dengan menggunakan perisian Microsoft Excel dan Statistical Package for Social Science (SPSS). Selanjutnya kita beralih kepada skop kajian. Yang pertama, sasaran kajian. Sasaran kajian bagi kajian ini melibatkan responden daripada pelajar sekolah menengah dan pelajar universiti yang berusia daripada 16 tahun hingga 30 tahun. Kajian ini menerima apa sahaja jenis daripada kalangan pelajar kerana mudah untuk mendapatkan maklumat bagi sasaran kajian ini. Tinjauan soal selidik dilakukan untuk tujuan pengumpulan data. Walau bagaimanapun, saiz sampel kerja kajian ini ialah hanya 150 responden sahaja. Seterusnya kita beralih kepada kawasan kajian. Kawasan kajian bagi mendapatkan data daripada responden adalah hanya dalam negara iaitu Malaysia, kerana kita mempunyai ramai responden yang berpotensi untuk menjawab soal selidik kajian ini dan juga mudah untuk saya mendapatkan maklumat dan data daripada responden. Dan terakhir, kita balik ke jangka masa kajian. Kajian ini mengambil masa selama lebih kurang 2 bulan, iaitu bermula daripada 12 April 2020 sehinggalah 13 Jun 2020 bagi menyiapkan kajian ini.
Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.